Sebab macam ni. Okay, ready Cik Safran ya? Sekejap lagi nak ke udara. Okey. Kalau saya sengit sebab komputer sengit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, salam salam hari Rabu yang ceria dan produktif insya-Allah untuk semua. Daripada kami di Icon Future Home. Saya ejen Hasno. Ejen yang untuk anda, membantu anda meningkatkan keselamatan rumah. Keselamatan rumah dan juga membantu anda untuk meningkatkan anda punya knowledge dan juga anda punya informasi berkenaan dengan keselamatan rumah. Okey. Hari ini kita ada sesi yang agak berbeza daripada sesi kita yang sebelum ini. Hari ini adalah kita panggil Siri Inspirasi bersama Icon. Siri Inspirasi bersama Icon, kita harapkan siri-siri ini membantu anda untuk mendapatkan sebarang informasi dan juga inspirasi berkaitan dengan kehidupan ataupun pekerjaan dan juga untuk kita sama-sama tingkatkan pengetahuan kita dan juga melalui pengalaman-pengalaman yang kita akan kongsikan bersama ikon-ikon ataupun insan-insan yang kita akan pilih untuk bersama dengan Siri Inspirasi bersama Icon. Okey? Dan hari ini kita rasa bertuah untuk kita bersama-sama dengan kita adalah Encik Ahmad Safran Harun. Selamat datang Encik Safran. Yes, terima kasih. Inspirasi bersama Icon. Okey, Encik Safran merupakan Ketua Unit Bahagian Pembangunan Produk Icon Future Home Sdn Bhd. Sudah berpengalaman selama berapa tahun Encik Safran? Sudah otai dalam bidang pembangunan produk insya-Allah. Yeah. So Cik Safran, okey, insya-Allah sesi ni kita nak ambil insight daripada perkongsian Cik Safran supaya kami yang lebih muda ni, yang lebih kurang pengalaman ni dapatlah perkongsian pengalaman daripada Cik Safran. Okey Cik Safran? Okey Cik Safran. Untuk pengenalan, boleh saya tahu Cik Safran pengalaman sebelum Cik Safran join Icon Future Home, kalau Cik Safran boleh kongsikan sedikit Cik Safran sebelum bersama dengan Icon Future Home. Silakan Cik Safran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Safran Harun. Sekarang kerja di bahagian RDP lah, Research Development dan Production. Tapi dia tak di bahagian produk, pembangunan produk. Jadi sebelum saya masuk bekerja dengan Icon ni, pengalaman saya ni banyak kepada akademik dengan research lah. Saya selepas pulang daripada belajar, saya masuk dalam bidang konsultan di syarikat MNE lah, konsultan. Lepas tu saya berpindah di kilang elektronik, buat optoelektronik, iaitu buat LED lah. Saya jaga frontline. Tadi masa balik ni sebenarnya bagai recession. Jadi bila recession tu faham lah, kita mencari gaji yang lebih besar lah. Jadi kita ditawar gaji lah, kita mencari untuk kehidupan lah. Jadi tu kita, lepas tu saya apply masuk UTM lah sebagai tenaga pengajar lah, diterima masuk dan saya bekerja sana selama. Cik Safran menjadi lecturer di Universiti Teknologi Malaysia? Ya, saya ditawar
masa tu pasal saya ada basic degree ditawar sebagai jawatan ketika tu sajalah penolong pensyarah A lah. Jadi penolong pensyarah. Okey. dia jawatan tu penolong pensyarah A, sebab akademik ni dia kena at least master ataupun PhD lah. Jadi ketika tu ramai yang tak berminat untuk mengajar lah. Jadi dalam proses tu kita akan dihantar untuk belajar lah sehingga peringkat tertinggi lah. Jadi oleh kerana masuk tu kita ikut turutan lah sebelum dihantar belajar lah. Saya berada, jadi pada tahun yang ke-6, masa tu saya selepas dapat jawatan kanan dalam pos saya pergi ke England, jumpa dengan supervisor saya lah di Loughborough. Saya duduk sana sebulan, buat satu projek lah. Dan itu sementara buat projek tu berhubung dengan supervisor untuk buat master dekat sana lah. Tapi telah projek selesai dan masa itu saya buat Swiss gear, buat model Swiss gear. Swiss gear ni untuk circuit breaker lah, untuk Swiss gear, circuit breaker untuk walton tinggi. Jadi selepas tu kembali ketika tu UTM nak pindah ke Johor lah. Jadi tahun tu saya dapat tawaran masuk di TMB lah sebagai research lah. Jadi sebab alih arah lah masuk ke TMB research. Di situ saya memegang Singapore saya sebagai pengurus di sana lah, tapi bahagian R&D under last jawatan ada distribution. Jadi ketika itu dan bila kita duduk dalam kita research ni berterusan lah. Dan puluh-puluh projek telah dilaksanakan lah. Projek banyak sangatlah daripada watan tinggi, watan rendah, arus tinggi ke arus rendah lah. Jadi masuk sekali lah projek kabel 33 kV, juga buat peralatan elektronik lah atau device untuk detect outage, detect kabel rosak dan seterusnya lah. Banyaklah saya tak terbilang lagi. Jadi proses tu dia lebih tak hentilah habis projek apa satu projek. Satu masa saya carry 2 atau 3 projek lah dalam satu masa lah. Jadi kalau saya nak kumpulkan projek yang dilaku selama 10 tahun, 10 tahun di TMB itu terlalu banyak. 10 tahun ya, Cik Safran? Ya. 10 tahun tu, dalam bidang apa? Elektronik? Tak, bercampur elektronik. Dan sementara tu saya ada juga bekerja sekejap lah dengan telekom researcher. Bahagian telekom? R&D. Itu tak lama lah. Ketika tu saya jumpa lah dengan kawan lah. Saya letak di bawah fizik department lah. Masa tu saya buat laser. Walaupun singkat, lebih ada juga pengalaman semasa membuat laser lah. Dan setelah saya berada di TMB tu, saya bercita-cita tinggi lah. Jadi saya move on lah untuk melakukan bisnes sendiri lah. Dan saya bergerak buat bisnes sendiri. Tapi yalah, mana ketika tu agak sukses juga lah. Maksudnya masih dalam bidang yang sama? Dalam engineering lah. Yalah, kita kadang manusia ni dia nak go for bigger kan. Jadi berubah pada construction. Jadi masuk construction ialah dengan tak ada ilmu sangat. Di situ saya kecundang lah. Saya terkena dengan macam-macam kerenah lah. Dan ketika itu amat perik lah.
Daripada situ saya cuba bertahan, tapi memandangkan saya loss terlalu banyak dalam jutaan. Jadi saya tak boleh bergerak lah. Sehinggalah saya berjumpa dengan arwah CEO sini lah ketika tu pesan. Dan fortunately lah dari kekosongan, itu ketua unit bahagian hardware. Hardware ni dia berpindah ke Mimos. Jadi dari situ saya ditawarkan lah. Mulanya saya ditawar sebagai senior manager lah untuk saja monitor lah. Monitor bahagian hardware lah. Jadi selama setahun lah saya cuma monitor lah. Dan ketika itulah ada masalah di bahagian hardware di mana saya mencuburkan untuk buat produk. Dari bila saya masuk buat, mana kita ada version 2 ketika tu, dan saya buat produk version 3 lah untuk menggantikan version 2 tu. Jadi masa tu icon apps lah ke apa? Hardware dengan icon hardware. Hardware dengan apps sekali. Saya buat dua-dua, hardware dengan apps sekali. Sebagai menggantikan produk icon 2 lah. Dan telah dibentangkan dan diterima pakai, dan akhirnya icon V3 itu digunakan sampai digunakanlah untuk projek ketika itu di IGM. Itulah pengalaman. Alhamdulillah. Manis dan perit lah. So Cik Safran, kalau tengok cerita Cik Safran tadi tu, pengalaman tu bukan sedikit lah, dengan daripada jadi penolong pensyarahnya, kemudian dengan TMRND, dengan TMB, semua tu satu pengalaman-pengalaman dengan Cik Safran sendiri dalam menguruskan perniagaan Cik Safran. So semua pengalaman tu menjadikan Cik Safran sangat knowledgeable dan sangat pakar lah dalam bidang ni. Betul tak Cik Safran? Nak kata bukan pakar tu pasal kita benda ilmu tu yang kita praktis, dia nak kata pakar. Tapi ilmu yang kita praktis dia melekat lah. Jadi kita guna ilmu dan amal tu lah. Jadi bergerak sekali. Betul. Jadi kita boleh menilai dan kita boleh predik apa yang akan berlaku lah. Itu je beza dia lah. Bukan kata pakar adalah, banyak lagi orang pakar lah. Cuma di dalam icon ni lebih kepada microcontroller dengan elektronik lah. Saya buat design pada scratch sehingga, jadi macam saya cakap mula-mula tu, saya terpaksa buat software sekali. Kalau nak ikut produk icon ni adalah produk terkini, dan kita sebelum IoT ni ada, kita dah buat dahulu 5 tahun sebelum IoT yang kerajaan sudah advance. 4.0 ni. Jadi produk kita dah ada yang kita bangunkan sebelum 4.0 dan guna semuanya. IoT ni baru di launch lah, dia baru tahun 2 macam ni. Maksud Cik Safran yang tu 5 tahun lepas Sejak saya bangun lah, saya gunakan, dan untuk pengetahuan lah, masa saya belajar tu kita tak ada IoT, produk semua tak ada. Saya tahun 80-an. 80-an tak ada lagi lah. Masa tu 80-an handphone pun tak ada. 80-an. Saya lahir je lah. Komputer pun saya ingat 286 kan. Very slow computation. Jadi pergerakan teknologi itu terlalu cepat lah. Walaupun teknologi baru, kerana dia ada penambahan lah. Jadi kita kena hard work lah untuk kita
tengok apa yang berlaku ketika ni lah. Jadi satu achievement lah yang dalam Icon ni, produk Icon ni ialah dulu kalau produk tu 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke, tapi kita berada at par sama teknologi terkini lah. Yang sekarang ni produk Icon. At par maksudnya apa yang ada sekarang ni, itulah produk. Kita tak ketinggalan, betul Cik Zafran? Bukan macam tu. Teknologi kita mungkin ketinggalan 10 tahun, 20 tahun. Tapi produk Icon ni, saya mention produk Icon lah. Ya, yes. Produk yang terkini. Even though kita boleh banding dengan produk ketika tu macam ADT, dia bagian dia belum buat lagi bahagian. Yes, betul. Produk-produk Blueguard pun dia tak buat. Dia kemudian. Pada ketika itu. Pada ketika itu kita dah buat dulu. Teknologi kita tu advance daripada. Cuma oleh kerana Icon bukanlah sebuah syarikat yang besar. Kerana untuk penetrate market tu bukan mudah lah. Itu salah satu. Kita tak boleh compare dengan China yang itu ada banyak bentuk kewangan dan support dari dia punya government, tapi juga dia ada market yang besar. Jadi itu yang kekurangan di bahagian Icon lah. Saya sini cuma pembangunan saya terlibat dalam penjualan dan seterusnya lah. Cuma ketika ni kita banyak buat improve on our system termasuk. Jadi baru sekarang ni kita ada terbagi pada dua bahagian lah. Saya cuma concentrate bahagian hardware dan satu lagi bahagian concentrate on software lah. So Cik Safran, kalau Cik Safran boleh kongsikan lah, apa challenge yang Cik Safran hadapi dalam tempoh berapa tahun Cik Safran membangunkan produk Icon ni? Okey lah, kalau nak ikut challenge tu memang banyak lah. Jadi ketika saya masuk sini, saya cuma pakai telefon Nokia lah. Sebab saya tak beralih kepada smartphone lah. Sebab saya perluan. Sebab itu saya old school kan. Saya cuma, saya nampak lah orang pakai smartphone. Set ke apa ni, tapi saya tak ada. Hingga satu ketika yang bos besar kata ada WhatsApp. Saya tak ada, saya boleh SMS. Ini cerita dulu lah. Jadi awak tengoklah bagaimana. Jadi selepas masa dari segi teknologi Cik Safran dah knowledgeable. Cuma Cik Safran personally guna. Bukan, saya okeylah, saya pun bukan, walaupun saya bidang elektronik, tapi saya tak ada keperluan untuk membangun smart product ni. Sehingga saya masuk Icon ni. Nak cerita apabila selepas tahun lebih kurang lah, bila ada masalah di bahagian produk tu, itu saya mencemburkan diri terus untuk membantu syarikat lah. Saya background saya dulu lebih pada Intel punya microprocessor lah. Saya diajar dengan Intel microprocessor lah. Dan last saya buat di KTMB saya gunakan microchip. Cuma teknologi itu teknologi yang kemudian bila kita masuk nak start, benda-benda yang saya guna ni bukan based on Windows, dia lebih kepada DOS. Jadi saya banyak guna macam keypad, semua shortcut on the keypad lah. Bila kita beralih guna yang baru ni, dan saya tak boleh guna Intel ataupun microchip kerana referen dia kurang. Jadi saya kena berusaha cari apa teknologi terkini lah. Sehingga ketika tu saya guna, masih ketika tu Arduino microcontroller sangat popular. Jadi saya go and study Arduino punya microcontroller dan dia agak bagus dan saya mula daripada Arduino lah. Dan untuk itu bahagian controller lah.
Tapi bila masuk bahagian untuk dengan network atau dengan ni, dan kita guna controller pula. Jadi ada dua dan kita gabungkan untuk kita menghasilkan. Tapi itu bahagian hardware. Hardware kalau ada tanpa software pun tak. Jadi the combination dia sekali. Jadi pengalaman kalau nak ikut cabaran tu memang banyak lah. Tapi kita kena, yalah kita diberi tugas, kita kena work hard dan kita cuba settlekanlah masalah-masalah tersebut lah. Masalah-masalah tersebut itu kita settle melalui pengalaman kita yang sudah lah. Tak dengar. Kalau Cik Safran boleh share juga tentang daripada challenge-challenge tadi, kita nak tahu jugalah apa achievement yang apa Cik Safran dah buat dalam unit Cik Safran. Achievement tu kalau nak ikut ikon tu sendiri, ialah pertama tu achievement buatkan gantikan produk tu kira achievement lah. Yes. Produk tu kita achievement sebab dia main part dalam hardware ni penting kerana pada hardware kita boleh buat software lah. Bukan semualah, maksud yang memerlukan hardware. Jadi achievement yang banyak kita dapat boleh ada, kadang ada company dia nak produk certain produk lah yang kita buat lah. Walaupun kita berjaya buat tapi mereka tak guna lah. Tapi melibatkan kos pada syarikat lah dan banyak masa kita laksanakan, ialah agak terkilan jugalah. Banyak produk yang kita bangunkan yang diminta oleh pihak syarikat yang lain tetapi tidak dapat dimarketkan sebab dia banyak sebab lah antara tu cuma diorang kadang diorang nak tunjuk ya, atau POC ni lepas itu tunjuk ya, pasal birokrasi tu kadang tu terlalu banyak. Jadi achievement produk sehingga kita buatkan hardware untuk boom gate. Kita juga buat VIDAS, satu produk VIDAS lah, iaitu security untuk pemungutan duit lah. Jadi satu tabung. Kita ada juga buat produk untuk plus ataupun kerja-kerja melibatkan kerja maintenance yang kita buat, bangunkan produk untuk alert bahagian pekerja tu. Banyaklah achievement. Tapi yang penting salah satu kita concentrate bahagian smart home dan security ni lah. Kerana lepas itu kita lebih banyak buatkan tambah baik kepada produk ni lah. Kadang-kadang nak kerja banyak tu bukan apa. Kita syarikat perlu balancekan antara job yang kita dapat dan seterusnya lah. Saya tak ada apa, cuma sebagai pembangun produk ni, you mention mana yang kita boleh laksanakan, kita buatlah. Dan memang saya tak terlibat dalam mendapatkan bisnes. Cuma kita sebagai key untuk bila ada satu produk baru yang mereka nyatakan, insya-Allah kita lakukanlah. Ini produk-produk ni semua yang produk terkini lah. Itu yang saya nak sebutkan lah. Okey Cik Safran, nampaknya ada orang tanya soalan ni di bahagian komen. Ya. Okey. Daripada saudara Saudara Faiz. Ya, apa khabar Saudara Faiz? Okey, soalannya, saya nak tanya untuk develop produk dari satu version ke version yang satu lagi mengambil masa berapa lama? Soalan pertama. Nah, soalan pertama ni, okey, dia macam ni. Bagi saya untuk bangun produk ni tak lama. Sebab based on pengalaman apa you ada lah. Itu bergantung pada knowledge yang you ada. Bagaimana awak handle. Kalau saya boleh produk ni dalam seminggu atau 3 hari saya dah boleh
selepas barang saya terima, that is saya punya Standard. standard. Tapi kita Cik Safran dah otai kan. dia produk ni kita boleh bangun produk, cuma produk yang pertama kita kena tengok apa yang dia buat dan seterusnya. Tapi untuk commercialize produk tu, itu akan ambil masa lama sikit lah. Untuk prototype kita boleh bangun dengan tak lama lah. Tapi untuk dia masuk ke commercialize akan ambil masa lama sikit. Untuk upgrade dan upgrade lagi kan? Untuk commercialize ni dia public standard. Kita kena tengok semua segi lah. Untuk functionality, untuk prototype, biasanya dalam seminggu kita boleh laksanakan. Selepas barang kita dapat lah. Okey, terima kasih Cik Faiz. Okey, boleh komen ni, adakah kita menjawab soalan Cik Faiz? Okey, Cik Safran, ada soalan seterusnya. Cik Safran daripada saudari Aimi. Ya, saya. Apa khabar saudara Aimi? Okey, soalannya Cik Safran, kalau tadi Cik Safran sharekan cabaran di Icon, Cik Safran pun nampak sudah lama di Icon. Mungkin Cik Safran boleh sharekan apa memori ataupun momen paling indah semasa di Icon. Kalau ada boleh sharekan Cik Safran. Indah ni sekarang pun indah kan. Setiap detik adalah indah kan. Indah ni subjektif. Mana memori indah ni saya dapat yalah orang di Icon ni lah, semua baik-baik, semua kuat, itu indah lah. Jadi banyak maknanya konsentrasi kepada hubungan antara itu terlalu indah lah. Jadi saya boleh bergaul dengan semua peringkat kan. Tak ada masalah lah. Dan tak ada dendam kesumat. Itu indah lah. Mana saya nak share juga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu Cik Safran ni seorang yang kreatif juga. Dia ada pantun seloka dia. Itu waktu kelapangan lah. Kalau kelapangan, kalau waktu saya nak meluahkan perasaan, tapi saya tak luah secara direct lah. Saya akan buatkan madah ke pantun ke. Kalau pantun tu lebih kepada nak menyatakan secara berhemah lah. Bukannya dia tak ada lah pandai, cuma kita cara seseorang meluahkan perasaan. Kita di dalam tu kita keluarkan dalam ayat-ayat berbunga. Itu talent tak semua. Okey, Cik Saudara Faiz tadi cakap terima kasih atas jawapan dia. Ya, terima kasih. Okey, kalau boleh saya tanya satu soalan lagi, Cik Safran boleh? Boleh. Silakan. Okey. Daripada pengalaman Cik Safran, challenge Cik Safran hadapi kesuka duka di Icon ni, dari sudut peribadi, apa yang Cik Safran apa yang saya nak tanyakan ni, tentang apa yang Cik Safran boleh kongsikan pengalaman tu yang memberi impak, yang meningkatkan impact kepada peribadi Cik Safran, your character, your personal personal improvement. Kalau Cik Safran boleh share lah. Boleh lah. Okay. Saya boleh share lah. Kita ni manusia. Bila Allah letakkan satu amanah tu, kita kena buat sungguh-sungguh lah. Jadi dalam bidang kita, satu, you kena bersungguh-sungguh lah dan minat lah. Dan minat ni kalau you tak ada, agak sukar lah. Jadi kita buat satu, mestilah ada minat dan bersungguh-sungguh. Tapi bersungguh-sungguh kita sentiasa minta pada Allah lah untuk bantu kita lah. Kerana kita sendiri pun, kita banyak yang kita tak tahu. Bukan kita pandai, tapi kita usaha sambil meminta
untuk jalan jalan keluar, ataupun macam saya cakap lah, macam produk ni semua produk yang baru, latest lah. Saya pun tak ada teknologi, tapi bila saya go buat literature survey tu dan saya buat ilham tu akan datang lah. Yalah, kalau saya dekat Icon ni saya spesifik untuk pengguna produk lah. Tapi kalau apa juga kerjaya lah, tak kira kerjaya, kita kena amanah lah dalam kerja kita. Dan apa yang saya buat, saya nak bantu syarikat lah. Kata syarikat ambil kita, kalau kita nak tabur budi syarikat dan kita tak minta apa-apa, kita bekerja, kita beri upah, kita gunakan apa yang dia bagi upah tu, kita buat sebaik mungkin. Jadi dalam kehidupan pula, kerjaya satu dan matlamat hidup satu lah. Dan ke arah mana kita nak. Jadi macam saya dulu, cita-cita saya ni terlalu tinggi lah. Itu pasal saya boleh masuk ke satu tempat risiko yang besar lah. Risiko besar ni high gain, high pain lah. Kalau kita sukses, kita akan sukses lah. Tapi kalau kita tak sukses, bukan makna kita kecundang, tapi memang life tu akan jadi berubah lah. Jadi 180 degree. Tapi kita akan terus dalam kehidupan tu, dan kita ni sebagai kena dah berhad. Tapi tak adalah live macam dulu tu tak adalah kan. Jadi live baru, kita guna dulu tempat baru, kita usaha ke arah tu balik lah. Maknanya kita start balik. Macam kalau awak kerja kepada kewangan, awak kerja kewangan lah. Tapi kalau awak kerja kepada apa nak ni, apa yang kita nak lah. Tapi bila kita kerja, kita kena laksanakan amanah tu lah. Amanah tu memanglah bukan perkara yang mudah. Tapi kita buat secara ikhlas lah. Dan bila kita buat secara ikhlas, insyaAllah ada pertolongan yang Allah berikan kepada kita lah. Walaupun kita bukan bidang tu. Ini saya cerita ni pengalaman lah. Kalau macam awak cakap lah. Teknologi saya 80-an. Bukan pada teknologi, tapi ilmu yang kita belajar tu dia tak lari banyak. Cuma penambahan yang baru-baru ni dia tak sama macam dulu lah. Perkembangan semasa tu agak jauh berbeza lah. Okey, alhamdulillah. Saya pun rasa banyak benda saya dapat daripada perkongsian Cik Safran hari ni. Walaupun kami bila kita sebumbung, tapi perkongsian macam ni mahal sebenarnya. Jarang-jarang kita sempat nak share macam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada terima kasih. Terima kasih jemput saya. Orang yang banyak pengalaman, berkongsi pengalaman dengan kita semua. Terima kasih banyak Cik Safran. InsyaAllah, hopefully ni bukan sesi yang bukan sesi terakhir lah. Hopefully kita akan ada sesi-sesi perkongsian akan datang, mungkin topik yang berbeza Cik Safran. Boleh Cik Safran? Ya, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Terima kasih juga kepada anda semua yang bersama-sama kami dari sejak tadi. Hopefully kami bersedia untuk membantu anda untuk meningkatkan keselamatan rumah anda. Hubungi kami, insyaAllah kami akan membantu anda untuk memberikan khidmat nasihat secara percuma sahaja. Okey, tuan-tuan, terima kasih kepada siapa-siapa yang bersama-sama dengan kami. Jemput like, komen dan share, dan jemput juga untuk komen di bahagian komen sekiranya anda nak kami bantu anda tingkatkan keselamatan rumah anda. Okey. Yang terdekat kita ada projek Duit Raya Icon. Kepada siapa-siapa yang ingin bersama kami untuk projek Duit Raya Icon, insyaAllah kita akan buat live di sebelah petang ni khusus untuk projek Duit Raya Icon. Okay? Kita raya dengan selamat, raya dengan tenang dan raya dengan gembira pada tahun ini, insyaAllah bersama Icon. Okay, itu saja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua.